sifat salat daripada arah tahrir aktif al-lubab, yang mana kita ini dikarang disusun oleh Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan barakah Tuhan musannaf dan Tuhan dan dengan barakah kita, mudah-mudahan selamatlah hadirat itu semua dan yang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat apa ya? 420 ni. 420 ni. Baris kedua pada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa makruh. Puasa makruh. Wal makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat apa? Muka surat ya? Fa'atul bismillah. Baris tu? Baris ke Pak pada atas. Pak pada atas. Al-makruh. Sila atas kita lagi. Wal makruh. Masuk pasal makruh dah kita. Fa'atul 29 ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sekarang nak menyatakan pula puasa-puasa sunat telah ma'ruf bagi kita bahawasanya puasa ni ada beberapa bahagian. Berapa ada bahagian puasa? Apa bahagian puasa? 15 yang puasa lima. Ada kan? 15 hari. 15 tu hak puasa sunat yang muakkad. Di bagai-bagai puasa, bahagian puasa ada 4. Bahagian puasa ada 4. Pertama puasa fardu. Puasa fardu ada berapa bahagian? Puasa fardu ada berapa pula bahagian? Ada 3 pula. Tu sunat boleh. Yang ada mau apa sih? Ada 3 bahagian. Pertama wajib dengan jalan. Yang berturut-turut. Yang kedua wajib dengan jalan, kena bercerah hari. Yang ketiga kena wajib juga buat, tapi boleh pilih nak berturut-turut atau nak bercerah hari. Satu. Yang kedua puasa di atas jalan sunat puasa. Sunat puasa ada berapa? Sunat puasa baca puasa tu 15. Sunat puasa ada 15. Nak masuk pula puasa yang makruh. Maknanya puasa sah puasa tapi makruh. Di puasa tu makruh. Ada puasa makruh ni. Mana? Wal makruhu minhu, dan setengah daripada dan bermula makruh puasa tu minhu daripada puasa-puasa yang makruh ni, iaitulah saumu maridi, iaitulah puasa orang sakit. Bila dia sakit dia pergi puasa makruh. Bukan semata-mata sakit, nanti dia hurang pula bahawa iwak mari mana iza khafu minhu masyaqqatan syadidatan wa qad yufdi zalika ila tahrimi. Ya hujung lagi kita lalu dulu. Pertama makruh puasa bagi orang sakit. Bila dia ni sakit dia puasa makruh. Dia tarik bawah tu dengan syarat bila dia takut mudarat lah. Kalau sakit tak mudarat tak apa, dia hujung nanti. Dan makruh puasa yang kedua wal musafiru. Wal musafiri. Itu yang atas pada saum maridi. Dan setengah daripada puasa makruh juga iaitulah puasa bagi orang yang musafir. Bukan semata-mata musafir. Yang ini tarik hujung. Mana kata orang yang musafir bila dia puasa makruh. Makruh ke mana hati? Bukan semata-mata musafir makruh tak. Kita lalu dulu. Pertama puasa orang sakit makruh. Yang kedua makruh puasa bagi orang musafir. Musafir ni orang yang bergerak, berjalan, naik kereta dengan ada tujuan berjalan dia pula tidak maksiat.
Dia nak pergi Kuala Lumpur, tidak tujuan maksiat. Kalau tujuan nak tengok bola tak apa, tengok bola seperti pergi tengok bola kita apa? Pergi tengok orang main bola nampak lutu tak? Ada. Maksiat asal maksiat ada. Tak sah musafir, tak boleh nak tak puasa tu. Kalau maksiat tengah jalan tak apa. Nak pergi Mekah, tengah ada Mekah tu pramugari comel. Pakai luar ketat bekah segala-gala tengok tu yang habis dia haji gabung baca haji tu ingat ada tak apa rasa kita tak rasa nak buat maksiat nyawa lagi kita orang mengingat tu ada balik kok tengok jadi bila orang ni musafir dia sah lagi pula tidak ada tujuan maksiat. Lagi pula musafir dia ada tempat tujuan. Dia pergi lebih 2 marhalah ada tujuan. Lagi mana? Lagi di Kedah, lagi di Mekah ada tempat tujuan. Kalau tak ada tujuan tak usah lagi. Mana pergi mana? Tak tahu pergi mana-mana dulu. Mana-mana ke mana? Tak tahu. Terah dulu. Kapal-kapal lebih 2 marhalah tak boleh juga dipanggil musafir. Sebab tak ada tujuan. Mereka ada tujuan. Bila dia cukup syarat musafir, lepas dia pun tak cekak dah duduk musafir. Bila dia puasa makruh. Ini dia kait nanti bawah. Dan setengah pada makruh puasa juga wal murdi'i wal hamil. Puasa bagi orang yang hamil. Makruh puasa bagi orang yang hamil. Hamil ni orang mengandung. Orang mengandung. Bu ya dan bu ada tak? Ada nak bu tak ada. Ada tahiyat ni. Bila perut kita ada anak, makruh nak puasa. Dia kait bawah lagi tu, bukan semata-mata hamil lagi. Dan setengah pada makruh puasa juga mana? Wal murdi'i, orang yang menyusukan anak, wipek ke anak. Ada anak umur setahun lebih diisak susu lagi, umur naik bola diisak susu lagi. Makruh juga puasa. Nanti dia kait bawah mana? Wa syekhil kabiri, dan syekh yang besar. Syekh tubuh kata tak, syekh yang besar ni syekh yang sangat tua. Makruh puasa orang tu bodoh 107 hari umur dia. 100 tahun 7 hari. Kocok dia. Tu makruh puasa. Ni ibarat mari iza khafu. Hak kata makruh puasa orang sakit nak puasa makruh. Orang musafir nak puasa makruh. Orang hamil nak puasa makruh. Orang menyusu murdi'i nak puasa makruh. Wa syekhul kabir orang tua nak puasa makruh. Puak ni 5 orang. Sakit, musafir, hamil, sakit, musafir, hamil, menyusu, 5 orang ni makruh puasa bila. Bukan semata-mata itulah semata-mata makruh gitu tak. Dengan kait iza khafu minhu masyaqqatan syadidatan waqad yuhdi dzalika ila tahrim. Kaitnya kata makruh puasa bagi orang sakit, makruh puasa orang musafir, makruh puasa orang hamil, makruh puasa orang wipek anak, makruh puasa orang tua. Tu kait dia apabila pokok dia ni takut kerananya, takut buat sakit, takut buat hamil, takut buat menyusu, buat tua belakang tu. Bila dia takut dengan sebab musafir, takut dengan sebab menyusu, takut dengan sebab tua, takut apa? Takut kepayahan yang kuat, masyaqqatan syadidatan, takut payah kuat. Kawan ni kalau musafir boleh puasa ke tak? Dia mahu takut ke apa kalau dia musafir? Kawan ni kalau pergi jalan jauh bahasa getik tubuh dah. Bahasa tak cekak. Bahasa getik tik. Di sini tubuh lemah. Kalau tak lupa. Tapi kawan rasa pun nak puasa. Tapi kawan tak cekak kali lemah. Kalau kita tak ada Allah lemah. Bukan lah tu atas kereta lemah. Tidur ya tapi tak cekak. Mau makruh apa puasa? Apa dia? Dua dah puasa ada apa? Mau mana puasa? Ada apa puasa? Tak buka apa lagi? Apa semangat betul ada ke kan ada? Ada ke? Man yazuk ya teri. Siapa yang terada tahu? Bila tahu terada kekuatan tu dia rasa. Ada ni tak buka tak apa, tapi kena buka. Tak apa. Dia ni tak makruh. Ada pun yang musafir dia tidak makruh. Ada pula mudarat dia takut masyaqqatan syadidatan. Dia tak takut dengan sebab
musafir dia tu, dia boleh jatuh hukum makruh. Kalau kawin poso ni nama kan, kadang-kadang RNR tu dia tak ada bukti maghrib cukup. Kadang-kadang pukul 9 baru temu RNR tu nak tegur air masuk. Kawin nak putus lah. Lepas kawin pula bawa kereta. Tak agak mu makruh lah poso pasal moderator. Lepas kalau mu jenis retik tak stering. Habis retik lah kau kata ni mampu lah kita ni. Tu salah itu. Mu makruh poso. Satu. Yang kedua makruh juga puasa bagi wal hamili. Orang hamil makruh puasa bila dia kait iza khafu minhu masyaqqatan syadidatan. Bila ada masyaqqah yang kuat sangat. Mana? Bila dia mengandung, dia pergi puasa jadi kau letih tubuh. Kata doktor kata awak kalau awak puasa ni baik-baik sikit. Saya bimbang mudarat anak ni sebab anak makanan dia tak pergi kedai nak le perut. Dia makan hak dia mau makan, lemak makan wah terung, dia boleh terung. Mak makan wah kurma, dia boleh kurma. Anak ni kalau mak tak makan, anak tak makan. Mak pergi puasa tak cara anak-anak mak tak apa, mak tak ada cara ke diri dia tapi mak kena cara kat anak bebek kat anak tu. Makruh puasa sebab dikhawatiri anak. Dan makruh juga pasal bagi murdi ni orang hak menyusui pek anak. Bila orang ni pek anak dia kadang-kadang susu tak apa nak ada tapi tak berapa nak sikit susunya. Lepas tu orang ada anak ni bila makan sikit jadi besar, dada dia besar, dia ada susu. Kalau tak ada kecil jadi itu hari kuasa ni. Dia tak ada nak proses, tak ada bahan dia nak proses untuk jadi susu sebab kita tak makan. Jadi anak boleh minum sikit gitu lah. Penyedah tapi kan nyak bodoh. Tu makruh. Ataupun wasyaikhil kabir ya orang tua sangat bahasa tak cakap nak kecek pun bahasa sok dah. Tu makruh. Tetapi kata kita waqat yufdi zalika ila tahrimi. Terkadang demikian itu kata makruh tu tadi tu boleh membawa kepada hari raya puasa boleh jadi. Mana? Dengan syarat masyaqqatan syadidatan tu jadi kuat doa. Jadi tahap kita yakin mari susah. Tu kalau yakin memang zon 99% tu jadi hari. Mana? Kalau kawin musafir, kalau kawin tak puasa, ini bukan perasaan kawin. Bukan barangkali, bukan barangkali, ambo nak masa cerita, ambo reti. Kawan. Kalau pasal-pasal sini kau ni, masa kau pening tak? Ia tumbuh, ia gemuk. Ia tak biasa tapak. Buti makanan masuk, ia jangan ada bulu dia. Lepas dia pula dia babah. Kalau kawan puasa, kawan dia babah, reti kocok sedari-sedari, kawan yakin, mana kawan reti. Kalau gitu dia ni hari pula puasa. Kena bokok ya, kena bokok. Begitu juga orang hamil dia yakin kalau dia tak puasa memang anak ia mudarat yakin memang mudarat bukan buah kali anak ia mudarat. Bukan buah kali memang yakin haram. Kalau dia tak menyus, kalau dia tak makan, susu dada dia kering, memang anak dia tak boleh isap susu tu haram juga puasa. Dengan syarat dia yakin. Apabila ni dia susu mudarat jadi penyakit ke apa ataupun dengan sebab tu yang sangat duk bimbel pak cik ni kalau tak makan antak kata tak ada lama mana pasal tak puasa pun duk sumak air ada terah tak habis segelas air itu tak habis puasa tak tahu takut pak cik tu habis air tu tak habis pak cik tu habis tu heran. Yakin lagu tu memang kajian doktor berkata belah tu zon yang bersangatan dia kuat berdoa siapa anak-anak yakin ni ni jadi hari lah pula puasa. Maka faham di sini kalau orang musafir, orang hamil, orang menyusu, orang tua yang bersangatan ni kalau dia tak takut dengan masyaqqatan syadidatan, dia tak takut dengan kepayahan yang kuat, maka faham di sini harus puasa jadi tak makruh. Itu dia kata itu iza khafu, itu jangan kata. Mari kita baca kitab. Wasawmul maridi wal musafiruha. Demo makruh puasa tu. Yang itu kata tu sebut mengaji. Yang kita semangat. Ada lagi ekor tu iza khafu tu. Ada tengok ekor ada iza khafu minhu masyaqqatan syadidatan, dia tarik lagi tu.
Kalau tak ada hak izah ni tak ada apa lah. Jadi makruh tu tak ada kan. Tu dia. Hasiah dia kata dalam hasiah dia ayat kalau orang ni yang lapang doa, yang lapang doa, dia tak musafir, dia tidak tua, dia tak menyusu, dia tak beranak. Dia pasal lapang doa gitu. Ada tak kita kadang-kadang pasal lapang doa? Ada yang tak sahur, mungkin 2 hari dah dia tak makan. Tiba-tiba hari temu makan ni, temu ke hari puasa. Dia tak makan hari lah, dia orang miskin. Orang butik sapah cari-cari ikut cita-cita sapah tak ada. Tiba-tiba orang tahu ke apa? Orang tahu apa aja golek seko. Tahu aja golek. Orang deh, orang kaya orang deh. Tahu aja golek. Apa tu aja golek ni? Aja golek dia nak beli jatuh atas pasir tahu. Boleh supaya tahu. Hari ni dia basuh pak pasir dia makan. Ada kira orang gila pula orang kita tak wajib puasa. Orang fakir ni. Bila dia nak makan, dia tak makan sehari dah. Jatuh ke hari puasa, dia nak puasa tak cakap. Okey, letih. Puasa pun nak tidur tempat sapuh lalu dah. Letih doa. Orang letih doa ni boleh buka puasa. Jangan boleh kata Syekh, jangan awak gini ni. Awak kena takut pada Allah Ta'ala. Kita perlu wajib pergi tersahur. Kita mati ruang halal. Halal kerja entah ni. Anak tak berapa kenal mana. Sifat mazmumah kerja entah ni. Anta jangan jadi taik sini. Anta betul lah anta. Kita marah dia, kita maki dia. Tak betul lah. Boleh dia buka puasa bila lapar yang bersangatan tak apa. Ada dia ni baru masuk Islam. Lepas tak Cina, kau keling baru masuk Islam. Acang dia masuk Islam. Jadi cang Islamik dia masuk Islam. Islam tak ada puasa. Dia duk main diet dah lelai. Dia sini tak ada puasa. Bila dia puasa sehari tu, tak tahu apalah tengah hari lagi. Baik tu bet Islam dak main lagu ni. Apa dia? Warna weh. Ustaz, saya ni tak lagi puasa penuh dah tubuh hari ni puasa. Kena pula mula start puasa tu musim panas. Tahu ke mana ni? Tak apa boleh pokok kita nak tubik Islam lah dah ustaz. Kalau ustaz tak boleh pokok kok Islam mudah Islam tak ada payah mana. Tapi jangan menipu lah betul apa yang bersangat apa huduh-huduh tak ada ni apa doa rasa pun nak kejelai lidah kering doa kok kacik tak punya suara dah tu boleh kita nak pokok. Orang tak biasa puasa Cina masih Islam umur 57 baru nak start puasa so nak ada lagi tu kita kata tak boleh. You kena puasa juga. Ini Islam. Islam ini indah. Indah nak puasa lah kadang. Tak jaga. Indah tak jaga nak puasa. Gitu akhlak gitu. Sila boleh orang tu Islam biasa kita tak tahu hukum. Tidak ada. Kata setengah tubuh. Kalau di Yaman itu ada satu tempat ni. Kalau kita duduk tempat dia ni jadi puasa lapar doa. Kadang kita ni orang biasa puasa di Malaysia. Segi Yaman di tempat Ustaz Faisal ngaji di Zabit. Itu panas. Katanya anak murid bapa nama berapa ada ingat. Ustaz Habib tergantung dia katakan dia logis itu balik ke Habib suruh tubik boleh puasa. Pak lama orang tak boleh puasa gitu. Dia telah duduk lapar dah. Dahaga dapat anak dahaga. Panah dah Allah. Apa biasa kita lah tempat-tempat pondok pun dia kadang-kadang tak pergi duduk kita lah saja. Atap tak ada pada rumah tengok rumah mana. Masuk dalam pada tanah kok. Dia kata itu. Sini zik kot sini. Kok tengah tu keluar ni. Panas cing. Ada tak pasal kemah itu kan tempat pak panah. Ini dia kalau dia siuk muka kita jadi ke mana? Baik tak ada angin bahasa apa? Panah. Sebagai perhaji motor, kita mau kau panas, rumai panas. Mandi tubik kering ada wajib. Tak ada lagi makan sini. Pasal bahasa pakai ada tu. Setengah tu tak ada makan. Panas. Kalau sini ni, boleh jadi tak apa juga. Pasal panas dah. Pada kita tahu buat kita. Habis itu puasa-puasa yang makruh dengan kait
bila berlaku masyaqqatan syadidatan, takut kepayahan yang bersangatan, kepayahan yang kuat. Lagi pula wal tatawwu bi saumin wa alaihi qada'u fardhi minhu bi uzri, dan setengah daripada makruh puasa juga iaitu apa? Setengah daripada makruh puasa iaitulah ini atau pada lafaz saum pada kata wal makruh minhu saum. Baca dia baca wat tatawu, tapi kalau nak baca wat tatawu dia ni apa pada lafaz al-maridi. Lepas dia saumul maridi ada apa pada al-maridi, wat tatawu dia atas dia tu matuh dia. Kalau nak baca wat tatawu dia atas pada saum dan wat tatawu. Dan setengah daripada puasa-puasa yang makruh iaitulah bisaumi wa alaihi qada'u fardhin minhu fatahu bi uzri, iaitulah dia di puasa sunat sedangkan ada di atasnya seorang itu qada puasa fardu daripada puasa fardu yang telah luput ia puasa fardu itu akan seorang yang puasa itu dengan sebab uzur, yakni bulan Ramadan yang lepas dia tak puasa. Mungkin 5 hari dia tak puasanya sebab dia demam, dia uzur, dia sakit, umpamanya lah. Kemudian bila habis bulan puasa, masuk raya, habis raya dia kena ganti dah. Wajib dia ganti puasa dia tu segera. Sebab apa wajib dia ganti puasa dia segera? Sebab di atas dia tu ada hutang puasa fardu. Mesti dia kena ganti dengan cara segera. Tiba-tiba nak qada hari Selasa. Hari Senin nak lah. Hari Senin nak puasa sunat dulu. Makruh puasa sunat pada hari Isnin. Dengan sebab dia tak qada habis lagi puasa fardu. Hukum dia makruh. Sebab apa? Dia tak qada lagi puasa fardu yang dia tertinggal dengan sebab uzur. Ada pun kalau puasa fardu yang dia tinggal dengan tidak sebab uzur. Dia tak puasa bukan sebab uzur. Pasal orang tahu puasa saja nak buat perangai. Dia kata malah puasa. Tiba-tiba waktu nak qada puasa, dia pergi puasa sunat. Hak ni halal. Lagi perbezaan dia. Apa halal? Dia terlambat nak qada puasa fardu, hak dia pisah tinggal dengan tidak sebab uzur. Kalau puasa fardu tu dia tinggal dengan sebab uzur, tiba-tiba dia tak qada lagi, dia pergi puasa sunat, hak tu makruh. Ada pun kalau puasa ni dia tinggal dengan bukan sebab uzur. Misal bulan Ramadan tahun ni dia tak puasa sebab saja-saja. Kemudian tiba waktu kena qada, dia pergi puasa sunat, hak tu jadi haram pula. Hak tu jadi haram. Haram itu. Apa jadi haram? Pasal dia memperlambatkan qada puasa fardu yang dia tinggal tanpa uzur. Itu kait situ. Ada pun kalau memperlambatkan qada puasa fardu yang dia tertinggal dengan sebab uzur, lalu tu jadi puasa sunat, hak ni jadi makruh. Kena faham. Tak? Kalau gitu orang yang uzur boleh dia tak puasa bulan Ramadan. Dan wajib qada tapi tak wajib segera qada. Tiba-tiba dia pergi puasa sunat dengan tak melakukan puasa qada lagi. Hukumnya makruh. Ada pun kalau dia pisah tinggal puasa Ramadan dengan tak ada uzur, saja. Wajib dia kena segera akan qada puasa, hari dia pergi puasa sunat kata. Lagi apa ya? Nak baca? Kepening. Itu pendapat. Jadi kata makruh ni bila dengan syarat dia memperlambatkan qada puasa fardu yang dia tinggal puasa tu dalam keadaan uzur. Nampak dah? Kalau tidak uzur, wajib dia kena segerakan puasa, haram dia di puasa sunat. Dijelas apa? Ilahnya li'anna taqdim al-fardhi ahammu bal idza qala waktu harumat tatawwu. Apa yang kata makruh puasa sunat? Apa yang kata makruh puasa sunat?
disebabkan dia memperlambatkan qada puasa fardu yang dia tinggal disebabkan uzur. Sebab dia lianna taqdimal fardi ahammu, kerana mendahulukan ibadat qada puasa yang fardu itu hak tu lebih penting daripada buat ibadat puasa sunat. Qada puasa fardu tu hak tu lebih penting. Qada puasa fardu hak tu lah hak lebih penting. Qada puasa fardu hak tu lah hak lebih penting. Itu dia. Puasa fardu mana? Puasa fardu hak dia tinggal dengan sebab uzur. Bahkan apabila sepi waktu, bal iza daqal waktu harumat tatawwu. Bahkan apabila daqal waktu, bila sepuk dah masa, haram melakukan ibadat puasa sunat. Mana? Hak wabah kata makruh, hak tuai tahrir kata, hak tuai tufatul tulak dikatakan. Hak kata makruh, kita kata makruh puasa sunat dan melewatkan, mentakhirkan, melambatkan melakukan ibadat qada puasa fardu yang tertinggal dengan sebab uzur. Yang tertinggal dengan sebab uzur. Kata makruh tu bila? Dengan syarat masa tu panjang lagi, itu baru makruh. Kalau masa tu sepuk mana? Ada seminggu lagi nak puasa. Dia 5 hari tak puasa lagi, tak ganti lagi puasa fardu 5 hari lagi. Bapa dia 5 hari dia tak puasa. Dia sakit tahun lepas dia tak puasa. Dah apa hidup tangguh seminggu lagi nak masuk bulan Ramadan. Lepas tu dia jadi puasa sunat lagi di celah 7 hari itu. Hak ni jadi haram pula dah. Dan apa kata makruh kalau uzur pun dengan syarat waktu tu panjang. Kalau waktu sepuluh dah, waktu nak habis masa dah, hari tak banyak mana nak puasa dah, ni jadi haram pula. Nampak ni? Itu dia. Habis itu wa ta'birihi bisawm wa ta'biri bil fardi a'ammu min ta'birihi bisawmi Ramadan. Dan bermula buat ibarat aku tuan tahrir dengan sebut lafaz fardu tu. Mana dia sebut lafaz fardu? Dia kata dalam matan tahrir dia watatawu'u bisawmin wa alaihi qada'u fardin. Itu makna qada'u fardin. Sebut dengan qada' fardin ni lebih umum daripada ibarat matan santi yang mengatakan bisawmi Ramadan. Hak fardu banyak lagi, hak halid nazar banyak lagi. Hak halid nazar deh, kalau matan tahqiq dia kata ibarat dengan puasa Ramadan, mana qada puasa Ramadan dengan puasa sunat, makruh mendahulukan puasa sunat di lewat qada Ramadan yang tertinggal dengan jalan uzur. Kalau gitu puasa nazar wajib tak? Kita wajib demi Allah atas aku, wajib atas aku subuh dengan nama Allah, wajib atas aku. Tahun ni aku nak puasa 3 hari, ikut bila-bila. Kita duk nazar tak ada buat lagi, duduk buat hak sunat. Tu makruh kita tak ada. Ada. Kalau gitu ibarat tu tahrir lebih umum. Pak dia bagi dengan apa? Wa tatawwu bi sawmi wa alaihi qada'u fardin, bukan qada'u Ramadan. Bila fardin banyak lagi, masuk puasa fardu tu banyak lagi, tidak tertentu kepada Ramadan saja. Habis itu mungkin dia ada kayak ubah sikit-sikit ibarat tu, dia ada di awal kita. Habis kemudian dan setengah daripada makruh puasa. Dia gini, dia diri puasa tetap sunat, kita pergi puasa hari sini, tak ada pahala, apa puasa makruh. Dia puasa makruh ni ke mana boleh pahala? Kita pergi puasa tu boleh pahala aja. Ingat, tak ada pahala lah dia mau puasa. Dan bukan makruh, bukan makruh puasa. Ingat mana puasa tu boleh pahala. Makruh tujuan kita pergi pelambat, diri pelambat tu. Diri pelambat qada tu makruh. Diri puasa hari tu boleh pahala mata. Nampak tak? Mana boleh pahala sunat bila-bila, boleh makruh bila-bila. Nampak tak? Jadi untung tak apa banyak mana. Rasa orang lain makruh tak ada, boleh pahala sunat saja. Demo pahala puasa Isnin, sunat puasa Isnin pun boleh. Boleh makruh bila-bila. Mana bolehnya benci ke Tuhan bila-bila. Nampak tak? Makruh tu benci, syarat benci. Jadi Nabi pun benci. Tak suka syarat, tak suka.
Hanya kita dah pula, puasa mah habis biji. Apa biar makruh tak habis lagi. Makruh ke makruh di puasa tu, makruh di pelampak kota puasa Ramadan. Kota puasa Ramadan mana? Yang tertinggalnya sebab uzur. Kalau tertinggalnya sebab sengaja pelampak tu jadi hari. Cuma kata hari pun di puasa hari ini tetap sunnah. Nanti puasa ini tetap sunnah. Kemudian wa ifradu yaumi ini masih lagi atas pada lapas saum. Wa ifradu baca itu. Wa ifradu saumi Jum'atin au sabtin au ahadin bi saumin. Itu daripada makruh puasa iaitulah kita pergi puasa sehari. Wa ifradu mengsatukan puasa hari Jumaat. Mensatukan apa? Di puasa hari Jumaat saja. Mensatukan, menunggalkan. Gisipe poso di atas hari Jumaat. Gi poso hari Jumaat saja, menunggalkan poso pada hari Jumaat jah. Hari Jumaat poso. Hari Kamis tak poso. Hari Sabtu tak poso, gi poso Jumaat saja. Au Sabtu atau gi poso Sabtu saja. Jumaat tak poso, Ahad tak poso. Au Ahadin, gi poso Ahad saja. Jumaat Sabtu tak puasa, Isnin tak puasa, kita puasa Ahad saja. Ini makruh. Bisa dengan menunggalkan satu dengan menunggalkan puasa. Jadi bisa kita puasa hari itu. Makruh puasa. Tahu mana kata makruh kan? Lin nahyi anhu fil awalain. Kerana tegahan dilarang daripadanya. Ni tegahan bukan tegahan putus, tak tegahan yang mana makruh. Laga bukan laga hari, laga makruh. Kerana dilarang daripadanya, daripada menunggalkan puasa tu pada dua yang pertama. Mana dua yang pertama? Iaitulah ifradu yaumi Jum'atin au sabtin. Ni ada hadis. Lara puasa hari Jumaat saja, hadis lara puasa hari Sabtu saja. Jumaat Sabtu puasa tak apa. Puasa Jumaat saja jah tak boleh. Puasa Sabtu saja jah tak boleh. Jumaat Sabtu tak apa. Mana hadis? Rawahu fil awwali asy-syaikhan. Dan diriwayatkan oleh dua yang mana hadis dua yang pertama ini diriwayatkan oleh dua Syekh Bukhari Muslim. Kalau nak tengok, kalau kita tengok ada hadis Bukhari Muslim ada bayang. Kita ada buku sini. Wa fi sani Tirmizi wa hasanahu, dan yang kedua mana kata lagi puasa hari Ahad saja. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menghukumkan hadis yang melarang puasa hari Ahad tu hari Ahad saja tu, hadisnya hasan. Bukan puasa hari Ahad saja, puasa hari Ahad saja. Mungkin puasa Jumaat Sabtu Ahad, makruh. Bukan puasa tiga hari itu makruh. Puasa 3 hari itu dengan jalan puasa sehari je. Puasa dia saja, puasa Jumaat saja. Kami dengan Sabtu tak puasa. Puasa Sabtu saja, Jumaatnya Ahad tak puasa. Puasa Ahad saja, Sabtu Isnin tak puasa. Tak ada kapis. Apa dah? Tak ada iringnya puasa lain. Tak boleh dah tu. Makruh. Jadi itu elak yang pertama. Elak yang kedua, walid ta'zimil yahudi liyaumis sabti wan nasara liyaumil ahad. Ada elak yang kedua, sebab yang kedua kata makruh puasa hari Sabtu, hari Jumaat saja. Makruh puasa hari Sabtu saja, makruh puasa hari Ahad saja. Apa? Kerana Yahudi ni ia suka sangat, Yahudi ni membesarkan akan hari Sabtu. Yahudi ni beri hari Sabtu. Kata dia buat ceramah hari Sabtu, seperti kita tak maya Jumaat lah kata bahasa kita tak. Jadi buat ibadah gitu. Pas kita pergi puasa takutnya bertukar. Yahudi kau tengok. Takutnya kata kau tak ada masalah. Makruh lah. Pas Nasara dia membesarkan hari Ahad Nasara ni. Pokok kafir lah. Habis itu azikruhu min ziyadati, dan menyebut puasa hari Ahad tu mana? Au ahadin, tu sebut puasa hari Ahad tu min ziyadati, tambahan tuan tahri di atas mata asa. Mana kata mata asa ya kan? Wa ifradu yaumi Jum'atin au sabti. Dia tawak mari au ahadin tak ada.
Pak mari wa ifradu yaumi jum'atin aw sabatin bi saumin. Gitu. Dua hari rubuh lagi aw ahadin bi saumin. Asal lagi hari Ahad tu makruh juga tu. Tidak Jumaat satu je. Tapi hadis dia hasan. Tak apalah hasan. Boleh buat dalil dah. Pas tengah daripada pos dan wakaza ni klik kepada kamu. Dan seperti ini juga, ini mana? Seperti ini juga, seperti zikruhu min ziyadati itu. Hak aku kata tadi, aku ya hari Ahad aku tambah. Mana kata untuk mati asal tak ada ya hari Ahad kena puasa. Balik aku ya Ahad kena puasa. Hak ni aku tambah. Pas aku tambah lagi. Hak tu ya mati asal tak ada sebut, aku sebut pula lagi. Mana? Wa kaza qauli wa saumid dahri. Hak ni tak ada yang mati asal. Jadi itu bukan mati tangkis, tak ada. Mati dahri ada. Wa saumud dahri liman khafa bihi dararan aw fauta haqqin. Dan makruh juga puasa mana? Puasa sepanjang hari. Aneh orang lagi puasa hari. Tapi baca habis ni semangat ni baca tak habis gege kan. Makruh puasa tu musafir tu. Tak mengaji kalau pondok. Mengaji habis kalau puasa musafir. Tu kalau takut kepayahan yang kuat, tak banyak baca surah. Jadi tak ke mana? Baca buku. Buku tak jadi. Kena mengaji. Ni tengok dulu. Makruh puasa wasau bidahari, makruh puasa hari-hari. Bagi siapa makruh puasa hari-hari? Tengok ya baca habis. Liman khafa, yang baca kat tu ya. Kalau kita putih wasau mudahari. Makruh puasa sepanjang masa. Putih kat tu yalah sungguh makruh puasa sepanjang hari. Atas tak bagi siapa kok makruh puasa sepanjang hari? Liman khafa bihi dararan aw fauta haqqin. Makruh tu bagi orang hak takut, hak bimbang dengan sebab puasa sepanjang hari, buat puasa sepanjang hari lah dia bimbang takut terjadi kemudaratan, dararan au fauta haqqin atau luput suatu hak. Mana? Kalau aku ni nak ikut bagus, nak ikut puasa ni gunung, nak puasa hari-hari detik. Kita puasa tak ada 2 hari, jelek dah. Tak cekap. Lah subuh, tahu dah kada pening kita musim langit. Padahal kita musim pening. Mek langit musim hadiah musim ni pening. Mek bakpo langit musim, bupa lemong tu musim. Bakpo musim puasa mek 3 hari dah. Mau tak ada pasal. Makruh hari ni puasa tu buat hari lagi makruh ya. Mana tu Tuhan tak boleh ni dia puasa dia tunggu lembek nak puasa juga tak boleh. Tu je kena pelasak dulu, kena pelasak. Puasa Isnin, Khamis. Nama terang puasa sebulan putih, sebulan puasa 11 hari. Tu baru boleh ni dia jadi rasa tu pun. Tak biasa pakai keruk. Kecuali Tuhan izin kepada kita, Tuhan sayang kita, jauhi kita juga. Ada je tak? Tak ada pelatih mana sayang orang puasa duduk, orang puasa. Itu apa ya? Kalau kita duduk dengan tu guru puasa, saya tak boleh puasa juga kita. Juga. Sebab ada ulama kata main orang banyak orang ni bawa ni. Nampak tak? Duk atuk guru supaya sayang dia. Duk sayang dia ni minyak wangi bawa pas kita. Dia ni duk main motor, bawa geris pas kita duk buah. Dia lagi motor dia duk buah. Betul tak? Bawa geris pas kita. Nampak tak? Duk sayang orang puasa pas kita lewat dia. Ada orang hak dia takut mudarat diri dia makruh puasa. Atau dia takut luput suatu hak. Au fauta haqqin, luput suatu hak. Mana? Yakni bila ia puasa, cekak ada tubuh dia. Tahu lemah bila ia puasa hari cekak ada. Bila tak cekak boleh pergi kerja tak? Dia tak pergi kerja boleh tak cari pitih pergi makan anak bini. Tak boleh. Anak bini ada lah. Awak pun kena puasa juga. Baik. Cakap lagu ni baik. Boleh minta cakap. Nampak tak? Kita nak kemah tak sah dosa banyak. Awak puasa hari-hari dosa banyak tak? Terus kita hari juga. Aku nak pergi kerja kita tu jadi makruh kita ni. Lupa hak tu hak nafkah sahih. So lagi lupa hak nafkah mati pucuk dulu. Bukan mati pucuk. Kering pucuk. Pucuk kuning gini pucuk. Pucuk kau sipuk ni. Gulung wala nama dia nak pergi puasa. Tak cakap lah sebab pajak itu sebab pajak. Tak puasa ke apa bini. Tu nafkah sahih tak bayar. Keluarga nafkah batin pun tak bayar.
Kalau gitu wajib bayar nafkah batin isteri, wajib bayar. Kalau bini kata tak apa, baik kita tak apa, kita boleh hias dia lagu ni, kita suka tu susah tu tak apa, bini setuju. Nah, dia ada kisah tu Oli ni dia ni makan teko ada teko tak ada susah tu Oli. Satu hari ada seorang wali lain pula, ia ada anak dia memang dah anak dia. Dia buat ibadat supaya ayah dia. Tu wali lain pula. Satu hari orang raja ni ia tertengok anak tu wali hak rajin ibadat. Jauh pasang. Salah tengok ke mana, tahu ayah dia tubik nampak tutup pintu. Tubik pakai lipat tutup pintu. Nampak muka anak dia. Raja tu pakai baju biasa lah, awak tak jalan tak betul betul. Raja tu kena aku tu bila dah aku nak anak tu wali. Dia pun nak dimasuk mine. Kata ketuk wali tu, anak saya ni ada orang nak dah ni. Tengok dulu lagu mana dia pun kenalin. Dia pun pergi cari tu wali lain. Cari tu wali lain. Temulah tu wali. Hak makan, teko ada makan ni, tak ada makan ni, dia poso. Akhir-akhir nak lepas aja nikah tu wali tu. Dia kata nak nikah dengan saya ni, tapi tak ada nak wika pun. Dia kata gini lah, mau ingat Quran, boleh baca kitab, tak apa dah, boleh nikah lah. Boleh buat mas kahwin lah, tak apa lah. Ajar anak aku agama. Nikah bila yang nikah, anak tira tu, anak tu wali, buat ramal lah. Ia pun tengok, esok ke, ia bangun tidur, ia pun buka saji, tengok ada roti kepi pula separuh. Bekas sobek dah. Keping separuh bekas sobek dah. Bini pun buka. Bini bagi dah. Kita nak kecek dengan abang sikit. Kita maaf kalau abang terasa. Kita apa? Kita nak tanya jujur abang. Kita ni ayah pergi suruh ayah pergi suruh abang jaga kita. Betul? Jadi abang dia jaga kita luar tu dia batin. Sebenarnya abang kita jaga. Kita nak tanya abang ini roti bila lagi? Roti bila dah? 3 hari roti ni. Duduk situ 3 hari. Pak duduk tak tahu siapa ni. Tahu sudah mau tak demo nak makan 3 hari. Apa tak pasti tahu sudah mau. Jadi dia kata kalau ada perangan lagu ni kita nak suruh habis kita lagu ni. Tahun ni habis kita nak cakap. Allah, kenapa banyak dah raya mu duduk? Apa ni tak ada gapo nak nikah ngabe lagu ni nak. Lagu ni nak nikah ngabe lah. Ni apa boleh jadi. Tak usah ada jadi lagu ni. Apa? Apa duk taruh lagi roti ni? Kita tak usah. Habis lalu roti. Tak apa taruh. Rupanya hebat lagi ni dia rupa. Sama ke tak nak? Rupanya kita tak boleh apa stay taruh gini. Seolah-olah apa bimbing, esok akan gapo kalau hari ni berhabis. Supaya Tuhan ni tak ingat tak apa. Tak ingat apa. Ini putuk wali juga. Tak apa itu. Kalau kita ni tu wali jadi tak boleh jadi supaya harimau jadi Betul rimah tu buat lagi rimah. Supaya mak, dia buat lagi jadi rimah. Jadi buah jadi mak tak boleh jadi rimah jadi mak jadi rimah. Bukan rimah betul pun rimah jadi. Gitu tu boleh jadi Bini dengan Tina modern, Tina teknologi. Tinggal roti tidak ada boleh. Ada. Esok dia goreng kita goreng kicap. Dia buat kerak-kerak dari kita dia buat kicap. Mana tak boleh. Ada orang hak bahasa wali tak apa. Ni kita ni hak duk pondok boleh hidup susah. Nak nikah dengan orang ni hak kurang amal. Orang hak berhajat kepada kena bayar lebih zahir nafkah zahir, berhajat kena bayar lebih nafkah batin. Ini susah ni tak boleh kita nak puasa hari-hari. Apa ni? Tak apa takut mudarat. Jadi dia kena pilih hak sekufu. Kupulah kita lah kita nak bini yang ada arak kedamai saja. Itu dia. Pahala juga pasal hari tersebut. Kalau kita yakin dah mari mudarat, bila pasal hari kita yakin mari mudarat, dia tak jadi makruh dah jadi haram. Dak ambo yakin kan ambo puasa memang ambo getik, memang ambo tak kerja, memang ambo tak ada bayar nafkah zahir, nafkah batin kalau ambo balik demo tu hari puasa hari-hari. Hari pula. Itu dia.
Batu apa nak puasa juga kan apa ni? Rugi pahala sunat puasa. Yang maya sunat besar lagi pada pahala puasa sunat. Di puasa sunat relax puasa sunat dia tak nak mana. Tak makan, tak minum, tak ada waktu apa. Tu mudah pahala puasa. Batu ya nama satu sahabat nama Abi Darda. Sahabat dia. Ada seorang nama Podak deh. Ini sahabat nama Darda. Ia ni puasa semua. Puasa. Sampai ke bini ni hidup susah. Bini dia tak makan, tak minum susah. Tak tahulah dia terlaki laya ke dia malai-malai. Makan minum tak terjaga. Anak-anak pun susah. Malai-malai duk zikir semua. Puasa hari-hari zikir, puasa zikir. Tak ada lagi anak isteri. Baguslah rindu ke akhirat. Tapi Nabi tegur, jangan duduk. Nabi tegur tu jangan duduk doa sangat. Ingat ke bini kata, kena layan bini kata, kena layan anak bini kata tu. Mana kata kena pelesan nafkah zahir, nafkah batin kata. Nabi bin al-Haq. Ayat hadis Nabi kata man shoma dahra dhiqat alaihi jahannam. Itu jadi orang nak puasa. Hadis ni boleh beritahu amal bagi orang yang kuat, tubuhnya kuat. Ia berarti dia kena berlatih. Nak puasa hari-hari tak boleh seperti rukuk, tak boleh. Nak latih dia kuat. Lebih latih kita latih bini. Latih bini kita. Kalau kita tak makan tak apa kau. Kita pun latih diri kita bila kita tak makan. Kita gerak lagi. Nampak tak? Kita tak makan, gerak lagi nak kerja. Kita tak makan, gerak nak mengajar. Kita tak makan, gerak nak mengaji. Hak tu tak mau dah, tak apa dah. Dia bukan puasa hari-hari, jangan jadi terus. Maya semua siapa tak kerja buat, bukan terus. Ya, maya sunat siapa letih kerja buat, ada tak cara ke bini, tak cara ke anak. Maya. Kenapa dia? Anak tak makan kat anak seminggu dia, maya tak putih dia tak seminggu. Tak berapa. Saya bagi jadi tanda nafkah zahir dengan nafkah batin. Sedangkan hak tu wajib. Hidup bergadang, hak sunat. Nampak lagi? Ini bukan nak tengok puasa je. Tu jangan duduk tiga tak puasa saja. Sebab ada hadis Nabi katakan lah. Hasyiah kata man shoma dahra dhiqat alaihi jahannam. Kalau Nabi baca hadis, Nabi buat isyarat ke. Ada berapa jari tiga ni? Angkat ibu jari, itu ada tunjuk. Dia katakan lah, man shoma dahra. Siapa dia puasa tiap-tiap hari, dhiqat alaihi jahannam. Sepik mengaku baginya. Mengaku jadi sepik setahun lah. Sepik setahun. Apa mana sepik setahun ni? Yakni dengan makna siapa puasa hari-hari mengaku tu hari sepi atas dia dengan makna apa? Bila sepi alaihi dengan makna dari an mujawazah an matruk. Dikot alaihi jahannam ala tu dengan makna an. Kalau ngaji ibarat an ya mujawazah an matruk dengan makna tinggal. Bila kaya dari Tuhan terkaya dari makhluk. Tuhan tinggal. Tuhan tak ada nak makhluk tu tinggal. Ni Allah dengan mana disempitkan atasnya neraka jahanam, disempitkan atasnya dari neraka nak mana neraka tak kena atas dia. Tak masuk neraka, nak masuk mana sempit tangan ni ya. Sempit sampai apa sekali? Cuma pala tak perlu lah. Ya kalau kita pala tak perlu, tubuh pun tak perlu. Ya ada kalau berapa segi ngaput tengah tubuh dulu. Kau coti di pondok di masalah gua di mana tu? Di satu tempat tu masalah gua. Sepik gua tu. Jaga katakan kalau teluh pala teluh tubuh. Sepik tu. Kalau teluh pala je ni pakcik. Teluh pala teluh tubuh. Waktu belakang tu gemuk. Pala tiga dia. Masuk apa tu teluh pala. Dia teluh pala saudara. Penuh tubuh dia, macam mana dia jadi tubuh dia boleh baik gitu. Mana ada kakak dia ni kok mana apa dia tak lalu dengan saya pada lepas juga dia tubuh tubuh. Ini masuk ni kepada kalau kebir salah ni pun benda sikit lah selesai pom belum peluh peluh malah saya habis ni tu nak ayatnya. Kalau pada tak teluh, tubuh pun tak teluh. Tapi bila tu sepik setara ni dengan aku, pada teluh lah. Tak tubuh. Tu agak-agak lepas pada dengan aku. Aku tak cukup mana pun tak lebih puasa Nabi tahu lah. Tapi puasa hari-hari tu hai jamin syurga. Ya ada hadis.
Kalau kita nazar, kalau gitu bapa ambo nak nazar, saya nak nazar nak puasa hari, bernazar nak puasa hari. Tiba-tiba tertinggal, padahal puasa nazar wajib kena ganti. Tiba-tiba tak ada nak puasa, dia selacak mulut nak nazar, tu tak ada. Tak apa, pasal ikut orang nak kotor, tapak mampu tak orang nak kotor pasal hari nak kotor ke mana? Kotor puasa setahun, puasa seorang dah. Kalau nak kotor puasa hari-hari, seumur hidup, nak kotor ke mana tu deh? Kalau gitu tak bayar, tak apa. Tapi kena bayar berat, kena bayar secukup bagi orang yang bernazar, dia tinggal puasa, kena bayar secukup lagi. Dia tinggal hari dia bayar secukup. Tapi kalau dia bernazar nak puasa hari-hari, dia tinggal puasa sebab sakit dia semai hari tu. Kalau dia puasa ni, tu tak kena bayar secukup sehari. Kalau dia bernazar nak puasa hari-hari, dia pun tinggal sekali dia kena bayar secukup pula. Kemana pun ada hadis Nabi jamin sahabat dia puasa mansal mantahara di kota ahli jahannam. Dia puasa selama-lamanya disebut ke atasnya neraka jahannam. Kalau dulu cari apa? Mana ada dia puasa hari tu. Cari puasa mek gunung, puasa mek bukit tembakau. Kita pun buat apa? Dua amal di ulama ya. Tak ada temu hari. Bila ngaji kita ni temu. Ada jago dia ayat. Habis itu. Dan setengah daripada puasa yang makruh juga wasaumu yaumi arafata lil haji khilaful aula. Dan setengah daripada puasa-puasa makruh iaitulah ini boleh buat jadi mubtada. Sebab kalau kita buat jadi atau kita atau pada lafaz saumu dia jadi wasaumu yaumi arafata lil haji, kita tak kena buat mari dah khilaful aula. Sebab wow ni atau pada lafaz saumu dengan mana puasa hari Arafah ni jadi makruh. Tapi sini dikatakan wasaumu yaumil arafata lil haji ni khilaf aula, bukan makruh, khilaf aula. Khilaf aula ni dia hingga sikit pada makruh. Makruh ni berat lagi. Berat kali haram. Berat nombor 2 makruh. Berat nombor 3 khilaf aula. Kalau gitu sini bukan ayat makruh, sini ayat khilaf aula. Kalau gitu wasaumu ni waw tu bukan jadi apa, tapi kena buat mubtada. Mubtada tahu waktu ini nak ukur. Wasaumu dan bermula puasa pada hari Arafah tu. Wasaumu yaumi Arafata lil haji, bagi orang yang sedang mengerjakan musuh ibadat haji tu, dia pergi puasa juga. Ia tak haji hari tu, lagi puasa juga. Hukumnya khilaful aula. Itu orang kata sunat puasa hari Arafah 9 bulan Zulhijjah. Ni bagi orang tak buat haji duduk rumah. Dia tengok orang buat haji di TV je. Tengok ada tarotak. Dia tak ada gimana di rumahnya. Kalau gitu dia ni sunat. Ada bagi orang yang buat haji dia ni khilaf aula. Mana tak khilaf aula? Kurang molek. Kalau puasa tak apa comel, hak comelnya tak puasa. Itu khilaf aula. Wa ja'alahu ya orang hak tak buat haji dan orang hak tak musafir itu hukum dia puasa pada 9 bulan Arafah tu hukumnya sunat. Kalau gitu hukum kata puasa 9 bulan Arafah tu hukumnya khilaf aula bagi orang wajib. Wa ja'alahu al-aslu makruhan, dan telah menjadikannya hukum puasa hari Arafah bagi orang haji ni mata asal dia kata hukumnya makruh. Khilaf. Kalau gitu dua tahrir kata hukum puasa hari Arafah bagi orang haji hukumnya khilaf aula, tak naik ke makruh lagi. Duk tahap kurang comel dia tak makruh. Cara tak ciana ni mana ada makruh tak molek. Tapi tua tangki kata tak. Ambo kata makruh. Katanya tua tahrir wa huwa ma'a dalilihi dhaifun. Dan ianya ibarat matan asal hak kata puasa hari Arafah tu makruh tu riwayat lagu tu disertakan dengan dalil hak tu tak ada buat makna dalil tu tak ada gagah mana lagi tu. Kalau gitu dalil hak gagah semua kata khilaf aula je. Tu je pun kita asal you bagi. Tapi dia kau molek bukan nak kritik, nak berendah, nak kritik, nak membina tak apa. Kalau gitu rekahnya kan wa bi jumlati
yusannu fitruhu lil haji lil ittiba'i. Rekahnya kesimpulannya seru marinya disunatkan tidak berpuasa padanya pada hari Arafah, pada hari 9 bulan Zulhijjah. Maksudnya tak usah puasa lah. Tak puasa tu sunat pula dah. Tu dia. Tak puasa sunat. Bagi siapa? Lil haji, bagi orang yang mengerjakan haji kerana lil tiba, kan ikut perbuatan Nabi. Nabi pun tak puasa hari itu. Demo yang kata puasa warna kiyo. Nabi pun tak puasa. Bapanya tak puasanya. Waliyakwa ala du'ai, supaya dia seorang yang berhaji itu kuat gagah di atas berdoa. Berdoa sebab kalau puasa hari Arafah tu dia panas. Ya hari Arafah tu dia panas. Panas lagi pula penat. Kalau kita pergi kancah puasa takut tak cekak. Dia malam tu dia kena berdoa. Ya, malam tu dia kena berdoa. Sepatutnya malam tu dia kena buat ibadat. Lepas tu bila pada hari Arafah kita kena berdoa. Kita kena berkalut, kena bersibuk dengan ibadat doa. Ya hari 9 hari bulan Zulhijjah, 9 hari Arafah tu bulan hari Arafah tu Nabi tak puasa juga. Sebab hari tu penting kita kena fokus nak tumpukan, nak khusus ibadat kita, nak berdoa. Bila kita duduk puasa, jadi tak cakap. Bila tak cakap kita nak berdoa boleh tidak? Jadi duduk berkalut dengan ibadat lain. Patutlah hak maliknya wa bi jumlati yusannu fitruhu lil haji lil ittiba'i. Serut marinya rekahnya sunat tak puasa pada hari Arafah sebab nak ikut Nabi pun tak puasa. Yang kedua, wa liyaqwa 'ala du'ai, sebab nak suruh gagah di atas berdoa. Habislah bab pada nak menyatakan puasa makruh. Puasa hak wajib sudah dah, puasa hak sunat sudah dah, puasa hak makruh sudah dah. Kemudian nak masuk pula kepada bahasan puasa yang haram. Wal haramu minhu shaumul 'idaini lin nahyi anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah firman bi rabbana wa walidina. Apakah hukum kalau kita rasa makanan ditekuk padahal komodah tapi terhilang juga? Tak ada puasa? Tak.